Assalamualaikum and hello you guys. Hari ini aku nak kongsi dengan korang satu voice note kiriman Fifi. Satu kisah seram yang terjadi ketika beliau bekerja shift malam di sebuah hospital. Cerita mistik. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification supaya korang tak tertinggal update terbaru. Hai guys, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Ada satu cerita seram yang aku nak kongsikan dengan korang. Cerita ni terjadi pada diri aku sendiri. Dari awal pekerjaan aku di hospital yang terletak di Johor Bahru, aku diletakkan di sebuah unit neonate, iaitu ward baby. Setelah beberapa bulan aku berada dalam sektor awam, aku banyak mengalami gangguan-gangguan misteri. Salah satu yang aku nak cerita kat korang, inilah dia. Ada suatu hari ni, aku kerja shift malam. Rutin aku, selepas tukar suction baby, aku akan duduk satu tempat. Tempat tu agak jauh daripada kaunter depan. So ada bilik untuk letak barang-barang set semua. Okey. So dekat situ aku duduk. Dekat situlah aku buat kerja. Dekat situlah aku packing barang-barang soft goods semua, macam gauze, cotton swab untuk dihantar ke CSSD, yang ini untuk dimasak. Tapi pada malam tu memang aku rasa letih sangat, sebab masa tu aku bekerja dalam satu minggu akan ada 3 hari untuk kerja malam. So malam tu adalah malam kedua aku. Terkena pula malam Jumaat, Kliwon. Waktu tu aku baru nak duduk ambil mood makan. Aku pun makan kuih yang aku beli tadi. Bila aku nak makan, aku menghadap ke meja. Di hadapan aku adalah dinding. Dan di belakang aku ada sebuah komputer beserta kerusi. Kerusi yang ada roda tu. Masa tu aku baru nak makan lah. Baru satu gigitan kuih yang aku makan, tiba-tiba aku dengar dekat belakang aku ada kerusi bergerak. Okey. First, aku pusing belakang. Okey, aku tengok tak ada apa-apa. Tak ada orang. Aku pusing ke depan balik. Aku makan lagi. Masuk gigit yang kedua, aku dengar orang main keyboard komputer tu. Macam ada orang tengah layan PC kat situ buat kerja. Aku pusing. Tak ada pun. Kot-kot lah kan, masa aku tengah syok nak makan tu, orang masuk aku tak nampak. Masa tu perasaan takut tak adalah, cuma geram. Geram sebab aku nak makan tapi dengan benda yang bukan-bukan. Bila aku nak makan lagi, aku terus pusing belakang dengan sendirinya. Walaupun dalam tu tak ada orang, tapi aku pusing belakang, aku cakap, nak ke? Ada sesiapa nak ke kuih ni? Kalau nak, aku nak share. Tapi tolong jangan kacau aku sebab aku nak makan. Aku lapar. Aku tak makan lagi tadi. Aku pun continue makan sampai habis. Lepas aku bangun, aku tak lalu bilik tu lagi dah. Aku pergi ke bilik cuci untuk settlekan kerja-kerja aku. Rutin aku selepas pukul 12.30 malam,
aku akan tolong staff nurse untuk teman dia orang buat susu baby. Bilik susuan tu berada di luar ward. Tapi aku kena settlekan kerja-kerja aku dulu. Yang berada dekat dalam ward tu, sama ada mencuci barang-barang dan packing-packing semua tu, tibalah last. Memang jadi rutin sebelum teman dia orang dekat bilik susu, aku akan pastikan karung kotor yang biasa dia orang buat mandi baby, tukar lampin, biasa karung tu aku akan tolak ekstra untuk dia orang yang kosong dan ikat yang penuh. Barulah aku boleh keluar untuk teman dia orang buat susu. Tapi masa aku laluan bilik tadi yang aku duduk masa aku tengah makan, aku terkejut sebab daripada pintu tepi tu aku perasan ada seorang staf berdiri dengan tegak dan dia ambil sesuatu daripada toyogo yang berada di belakang kerusi aku. Dekat situ memang tempat penyimpanan barang-barang yang diorang perlukan untuk buat prosedur. Tapi aku perhati je. Aku panggil, siapa tu? Tak pun dia menoleh. Tak pun dia menjawab. Waktu tu memang meremanglah bulu roma aku. Tapi tak apa. Aku ni degil juga. Aku tolak sedikit karung tu untuk ke hadapan bilik tersebut. Tapi aku tak nak toleh lah. Aku fikir positif je. Dalam hati aku, okey, kalau dia staff, dia memang staff, dia akan keluar. Takkanlah dia orang nak cari barang lama-lama berjam-jam. So aku kira dalam 10 minit macam tu. So aku pun terpakcap lah berdiri kat depan tu. Sementara main handphone, balas mesej, dan aku toleh kiri kanan tak ada orang. Yelah, bilik aku kan jauh daripada dia orang. Aku tengok jam. Dah pukul 12:10. Aku toleh lagi. Aku still nampak kelibat yang berdiri. Sama macam aku. Pakai uniform, kurus dan tudungnya ke hadapan. Tak menampakkan mukanya. Setelah 10 minit aku tunggu, tak ada pun dia keluar. Okey, aku tunggu lagi. Tambah lagi 3 minit dengan harapan mungkin dia orang nak kenakan aku ni, nak takut-takutkan aku. Tak ada juga. Meremang terus bulu roma aku, dah rasa macam seram sejuk sendiri. Dalam hati aku, mungkin aku mencabar dia masa aku tengah makan tadi. Dengan tergesa-gesa, aku tolak karung ke hadapan. Dengan muka yang pucat, aku duduk di kaunter. Kawan-kawan aku tanya, kenapa tu? Kenapa? Sebab memang jarang-jarang aku duduk kat kaunter tu. Biasa, tempat set tu lah. Tempat aku packing barang. Tempat aku buat kerja. Sebab aku dah selesa kat situ. Kadang-kadang tempat aku tidur pun kat situ. Tapi setelah apa yang aku nampak depan mata, aku terus macam jadi bela sekejap. Macam tergamam pun ada. Baru aku teringat, aku punya earphone tertinggal dekat atas meja tu. Jadi aku beranikan diri. Slow aku pergi. Tapi aku tengok kelibat tu dah tak ada. Bila aku masuk bilik tersebut, terus jadi macam seram sejuk. Dengan lincahnya aku ambil aku punya earphone, terus lari. Setelah kejadian tu, aku tak berani lagi untuk mencabar sesuatu benda yang kita tak nampak. Dan setelah kejadian tu terjadi, masa malam tu, aku tak adalah nak tertidur ke, nak curi tidur ke tempat tu.
aku join lepak dengan misi-misi yang lain. Tapi untuk takat tu je lah. Keesokan malamnya, aku stay juga tempat yang sama. Alhamdulillah, tak ada apa-apa gangguan. Ada lagi cerita-cerita menarik sepanjang aku kerja dekat hospital. Sehingga kini, segala misteri memang suka dan menyenubungi aku. Kerana setiap pekerjaan aku akan ada benda-benda pelik berlaku. Biasalah kerja kat hospital. So, nantikan next time aku cerita yang lain pula, okay? Oh girl, kalau aku jadi kau, memang tak ada maknanya aku nak tercegat tunggu kat situ 10-15 minit, 3 saat pun aku tak akan tunggu. Semata-mata nak tengok setahu mana lah ni. Tak apa, terima kasih. Aku nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Fifi sebab sudi berkongsi kisah seram yang memang seram. Kalau korang pun ada kisah seram, jangan lupa untuk DM aku di Instagram Ceritera Mistik. Kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk like, share, komen. Yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe, okay?